Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat tengah hari dihulurkan untuk rakan-rakan pendengar kita terus setia bersama kami di ruang udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali pada waktu ini untuk sama-sama kita ikuti rancangan Dunia Ekonomi dan telah pun bersama saya di studio pada tengah hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Datuk Haji Nik Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita Datuk? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Jani, apa khabar? Saya baik, saya Alhamdulillah Datuk. Dan terima kasih bersama kita pada tengah hari ini. Seperti biasa, insyaAllah selalu bersama dengan yang berbahagia Datuk dalam dunia ekonomi pada tengah hari ini. Yang berbahagia Datuk bakal membicarakan tentang satu modul berkaitan dengan sistem pungutan hasil negara, ya Datuk ya. Dan sebagai mukadimah kepada perkongsian perbincangan kita, kalau kita menyentuh sedikit tentang Islam didatangi kepada umat manusia yang bertujuan untuk menyusun kehidupan di peringkat individu, keluarga dan juga masyarakat. Dan begitu juga dalam menyusun perjalanan sesebuah negara, Datuk ya. Jadi dalam konteks penyusunan ekonomi sesebuah negara, kerajaan mempunyai peranan yang cukup besar dalam mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil, yang harmoni dan juga mampu menjana kepada kemajuan hidup ekonomi rakyatnya. Jadi saya kira salah satu aspek penting kerajaan dalam pengurusan ekonomi tersebut adalah dalam aspek menggubal sistem pungutan hasil negara. Saya kira di awal mukadimah perkongsian perbincangan kita pada hari ini, Abang Ali Datuk mempunyai pandangan apakah matlamat yang hendak dicapai kerajaan dalam menggubal dasar pungutan hasil negara. Datuk, silakan. Ya, terima kasih Puan Hajah Nik Hasnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, permulaan kita sekali lagi mengatur syukur kepada Allah SWT. Diberikan kita kesempatan pada hari ini ke udara dengan izinnya ya Allah, izin Allah SWT. Dan maudhu' yang kita nak bicarakan ini satu maudhu' yang besar, Puan Nik, Puan Haji Nik, sistem pungutan hasil negara. Dan daripada soalan yang Puan Haji Nik timbulkan tadi terlalu panjang, saya cuba nak ringkaskan, tapi cukup menarik daripada permulaan bagaimana Puan Hajah pergi kepada soalan akhir yang ditanya itu tentang itu tentang penggubalan matlamat penggubalan sistem pungutan hasil negara. Yang awal yang menariknya Puan Nik membentangkan iaitu tentang Islam. Kalau kita faham Islam itu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Taala untuk kita melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tunjuk ajar kepada kita melalui hadisnya, melalui sunnahnya, kenyataannya, perbuatannya dan tunjuk ajar baginda sallallahu alaihi wasallam, dan daripada semua Al-Quran yang menjadi panduan bimbingan kepada seluruh umat manusia, dan dipermudahkan dengan tunjuk ajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, dan ialah untuk kita menyusun kehidupan. Maknanya saya setuju mengambil pendekatan proaktif. Itu dia Islam, bukan mengambil pendekatan reaktif. Timbul masalah, banyak orang yang terlibat dengan dadah, apa penyelesaian. Kita tak study, kita tak mengkaji punca yang menyebab itu berlaku. Kalau kita tahu punca, dan bagaimana, adakah kerana kelemahan institusi rumah tangga kita? Adakah kerana tekanan hidup masyarakat kita sehingga tidak ada waktunya untuk ibu bapa bersama dengan anak-anaknya? Adakah sistem pengangkutan kita yang menyebabkan waktu untuk kita berkomunikasi daripada satu tempat ke tempat itu makan masa yang begitu panjang, sehingga kita hilang waktu tu yang sepatutnya kita berada dengan anak-anak, isteri, suami kita? Itu kalau kita kaji apakah punca-punca yang menyebab itu berlaku. Jadi yang menariknya, yang kalau saya dapat tangani daripada soalan yang Puan Nik timbul, itu saya seronok tu dengar tu, Islam datangnya untuk kita menyusun kehidupan. Itu bersifat proaktif. Itulah Islam. Kita orang Islam memang proaktif. Al-Quran ialah panduan, dan sunnah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga panduan untuk kita dan memahami hakikat realiti setempat. Di zaman Nabi dengan zaman sekarang perbezaan cukup ketara. Dulu tidak ada pengangkutan LRT komuter, mana ada. Sebab pengangkutan tu orang pun jumlah kependudukan pun tidak padat seperti sekarang. Dengan keadaan sekarang, tapi roh dan semangat yang dikemukakan oleh Nabi SAW itu boleh menjadi panduan kepada kita. Bagaimana sesuai dengan suasana dan keadaan semasa. Jadi di sini yang Puan Nik seterusnya menimbulkan persoalan penyusunan di peringkat individu, keluarga dan juga masyarakat dan negara.
Dan seterusnya Puan Nik menimbulkan tentang apa dia ni peranan yang besar dalam ekonomi. Kerajaan main peranan yang besar dalam ekonomi. Saya pasti dalam sistem pungutan hasil ni, kalau mengikut dasar fiskal, kerajaan melalui 2 dasar yang penting. Pertama dasar fiskal, kedua dasar monetary. Sebab fiskal ni tiap-tiap tahun ada bajet. Dan sebelum pada itu kita ada dasar 5 tahun kalau dalam konteks Malaysia. Dasar 5 tahun. Dah banyak dah dasar yang ke-11 ini akan datang dasar 5 tahun. Rancangan Malaysia 5 tahun. Dan kita ada dasar apa dia ni? Dasar tahunan, bajet. Dan dari bajet ini dasar fiskal melalui dasar pungutan hasil dan juga dasar pembiayaan awal. Itu fiskal. Monetary, pengawalan keuangan, monetary, tawaran wang, mata wang dan sebagainya. Ini cukup complicated Puan Nik. Complicatednya suasana dan keadaan sekarang ni sebab kebergantungan apa yang berlaku negara luar mempengaruhi apa yang berlaku dalam negara. Maknanya penggubah dasar mesti faham perjalanan perekonomian dunia, dasar keuangan dunia. Kalau tidak, bagaimana kita nak mengubah dasar ni? Jadi maknanya orang Islam, kalau kita nak mengendalikan sesebuah negara, kita duk sibuk dengan istilah saja negara Islam, Daulah Islamiah. Tetapi bagaimana maknanya panduan Al-Quran, panduan daripada hadis dan sunnah Nabi SAW, dan juga memahami hakikat realiti semasa ni yang di luar kawalan kita. Kalau negara apa berlaku di Eropah, apa berlaku di Amerika, apa berlaku di China, di India, di Jepun, itu di luar kawalan kita. Penurunan harga minyak itu di luar kawalan kita. Mata wang sekarang ni di luar kawalan kita. Bagaimana kita mendepani semuanya ini? Dan bagaimana dasar fiskal, dasar keuangan mendepani? Ini bukan perkara mudah. Sebab itu satu penyakit orang Islam sekarang ni, mudah. Kembali Quran dan Sunnah, wujud negara Islam itu istilah mudah, tapi perasaan bagaimana dan suasana dan keadaan yang mencabar ini. Yang ini yang patut kita bicarakan. Jadi yang Puan Nik timbul pada yang akhir itu ialah dalam penggubalan dasar pungutan hasil negara ni, apakah matlamat yang hendak dicapai oleh sesebuah pemerintah. Yang ini dari kacamata Islam ni mengikut pandangan saya. Puan Nik, sesebuah negara sama ada Malaysia, bila kita bercakap negara yang didiami oleh masyarakat Islam ni, tak semestinya sama seperti Malaysia. Ada negara yang kaya raya seperti Kuwait, negaranya kecil, kaya raya. Ataupun negara-negara yang kaya di Timur Tengah. Ataupun negara Turki, negara Iran, negara Pakistan, Bangladesh. Berbeza, senarionya berbeza dengan Malaysia. Dan hasil buminya, sumber pendapatan pada negara daripada hasil bumi berbeza. Sumber kekayaan hasil bumi negaranya berbeza, bahan galiannya berbeza, perhutanannya. Ini berbeza dengan sebuah negara. Tapi kita tahu sesebuah negara mempunyai hasilnya, hasil kekayaan masing-masing. Dan hasil kekayaan ini menjadi sumber pendapatan kepada negara. Jika sesebuah negara, dan kebanyakan negara sekarang ini, hasil kekayaan negara tidak mencukupi, ia perlu mengenakan cukai. Cukai merupakan salah satu pendapatan kepada negara. Dan cukai pula Puan Nik, banyak bentuk cukai. Bentuk cukai pendapatan, cukai korporat, cukai import, cukai ekspor, banyak lagi. Saya pun tidak pakar dalam bab cukai, tapi banyak jenis cukai yang akan dikemukakan oleh pemerintah. GST, Sales and Service Tax, yang akan dikemukakan oleh pemerintah dalam bulan April ni. Yang ini kita bangunkan pencukaian ini mengikut keperluan dan suasana sesebuah negara. Yang penting di sini ialah apabila kerajaan memerlukan pendapatan kepada pemerintah, sumbangan pendapatan pencukaian ini maknanya golongan yang berada, golongan yang kaya. Golongan yang kaya, dia prinsip dalam pencukaian dalam Islam. Golongan yang kaya patut membayar cukai daripada golongan yang kurang kaya. Dan golongan yang kaya pula ada perbezaannya. Yang lebih kaya bayar lebih, yang kurang kaya sedikit bayar sedikit. Kadarnya. Maknanya ability to pay principle yang dikatakan itu. Itu dia nama keadilan dari segi sistem pencukai. Dan beban cukai pula Puan Nik, beban cukai tak dipindahkan. Ini orang kena belajar sistem pencukaian ni. Bukan mudah Puan Nik, tak boleh lah nak jelaskan dalam masa singkat ni. Beban cukai dia kata guna shifting. Beban tu dipindahkan. Memang cukai tu saya bayar, tapi hakikat sebenar bukan saya yang bayar, Puan Nik yang bayar.
dipindahkan beban cukai. Maknanya dalam kita nak mewujudkan sistem pencukaian itu, beban cukai itu sebenarnya kepada golongan-golongan yang sepatut bayar. Ini bukan mudah nak menggubah dasar pencukaian tu. Jadi barulah semangat keadilan. Dan ketiga, pendapatan kepada pemerintah hasil negara mungkin dalam bentuk pinjaman kalau tidak mencukupi. Pinjaman dalam negara, pinjaman luar negara, dan bentuk-bentuk pinjaman pula, banyak jenis bentuk pinjaman. Dan apakah pentingnya pada sistem pungutan hasil negara? Apa yang nak dicapai? Yang ni kita orang Islam perlu faham. Tak boleh kita ambil zaman Nabi guna cukai tu, kita nak lempar ke guna cukai di sini, sebab suasana dan keadaan berbeza. Keadaan berbeza. Kita tengok di zaman dahulu sebelumnya, di zaman Nabi, tanah yang ditawan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif, Nabi agihkan kepada tentera-tentera yang menyertai perang, ghanimah perang tu. Booty of war tu diagihkan tentera yang menyertai perang. Tapi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, tak sampai 10 tahun ni. Berapa tahun wafatnya Nabi dengan pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab? Tak sampai 10 tahun. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerintah dalam 2 tahun lebih. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an memerintah selepas Sayyidina Abu Bakar, iaitu tak sampai 3 tahun selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diperkenakan kharaj oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, tanah-tanah yang ditawan di Syria, di Mesir, tanah yang luas tu. Dan tanah itu dimilik negarakan dan dibenarkan petani-petani yang asal tu bertani dan membayar cukai pendapatan kepada negara. Itu ijtihad yang dibuat oleh Sayyidina Umar Al-Khattab pada waktu itu. Maknanya suasana tak sampai 1 dekad pun ijtihad sudah dibuat oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana berbeza suasana dan keadaan. Dan tanah yang tawan tu tanah pertanian yang tidak mungkin orang Mekah. Orang Mekah ni bukan orang petani, dia orang traders, peniaga. Sebab Mekah tu kering kontang, dan Madinah pun ada sedikit air tetapi tidak banyak. Tapi dengan apabila nak mengendalikan urusan tanah yang subur di Mesir, di Syria itu mungkin tidak mampu, tidak ada kepakaran orang Islam pada waktu, maka ijtihad dibuat Sayyidina Umar. Mana dia benarkan petani yang asal dan dibayar kharaj cukai. Maknanya yang saya nak kata, dalam sistem kita nak menggubal sistem pencukaian itu, mengambil suasana dan keadaan dan persekitaran setempat sewaktu. Ini perlu kepada kreativiti dan inovatif pemimpin-pemimpin negara sesebuah masyarakat Islam itu. Cuba bayangkan ni, tak sampai 1 dekad dah Sayyidina Umar dah buat ijtihad dia begitu. Kita ni ratusan ribu tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba bayangkan suasana dan senario totally berbeza dengan apa yang ada di wujud zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi roh dan semangat Al-Quran tu, panduan Al-Quran tadi, itu diterjemahkan dalam penggubalan dasar. Kalau ini terlaksana, barulah semangat Al-Quran itu dibawa kepada kehidupan semasa. Tengok dinamisme. Dan dalam sistem pungutan hasil negara ni, yang termasuk cukainya, kalau Islam zakatnya, cukainya, zakat itu wajib pada orang Islam, kepada benda-benda yang dikenakan zakat. Saya tak nak kupas tentang zakat di sini pada waktu ini, tapi zakat juga pencukaiannya, tak bersumber kekayaan negaranya. Apa matlamat yang nak dicapai dari segi penggubalan dasar-dasar ini? Pertama ialah untuk mempengaruhi peruntukan sumber-sumber dalam negara, sumber-sumber kekayaan dalam negara. Bagaimana dasar pungutan hasil ini boleh mempengaruhi? Ya, kalau kita belajar ilmu ekonomi, dia kata distributif, mempengaruhi dari segi pengagihan peruntukan sumber-sumber dalam negara. Kedua ialah untuk mempengaruhi arah aliran peruntukan penggunaan sumber. Ketiga barulah untuk mencapai kestabilan ekonomi. Maknanya melalui dasar itu sendiri, sama ada dasar percukaian ataupun dasar pinjaman, ialah untuk memperolehi ketiga matlamat yang besar ini, yang mempengaruhi perjalanan ekonomi. Tengok hebatnya. Makna kalau kita nak mengambil roh dan semangat Al-Quran tadi dalam penggubalan dasar percukaian, sebab Islam mendatangi dengan satu prinsip dalam kita nak menggubal sistem percukaian mengikut suasana dan keadaan sesebuah negara. Dia tak sama tu Puan ni. Seperti saya katakan tadi, tak sama. Oleh sebab itu, tapi prinsip itu, ini perlu pada kreativiti, ini perlu pada pemikir Islam, ulama Islam
yang canggih, yang memahami suasana dan keadaan semasa. Maknanya pakar dalam bidang ekonomi, faham daripada arahan ilahi Al-Quran dan faham daripada amalan yang dibuat Nabi SAW, dan mengambil roh dan semangat, the essence of apa yang dibuat oleh Nabi SAW itu daripada pemahaman baginda, dan diaplikasi dengan suasana dan keadaan sesebuah negara yang didiami oleh masyarakat Islam. Dan oleh itu, matlamat-matlamat ekonomi ini penting dalam pengurusan ekonomi sesebuah negara. Semoga ekonomi negara sentiasa berada dalam keadaan yang stabil, harmoni dan mampu menghala kepada ekonomi yang menjana kepada ekonomi kemampapan ekonomi yang berterusan. Jadi Puan Nik, kalau kita faham begitu, tapi oleh apa yang saya bercakap ini terlalu umum lagi, perinciannya tak boleh dalam segmen yang sebegini. Ini perlu kursus. Kalau ambil kursus di peringkat sarjana, dibentangkan dalam masa 3 bulan 5 bulan, baru nampak boleh dihuraikan dengan perjelas satu persatu. Tapi apa yang saya nak pendengar dapat boleh faham, begitu besarnya dalam kita mempengaruhi perjalanan sesebuah ekonomi itu. Kesan daripada kebijaksanaan kita mengambil panduan daripada Al-Quran dan amalan Nabi SAW, dan dengan mengambil kira suasana dan keadaan setempat semasa. Semoga keadaan ekonomi tercapainya peruntukan sumber-sumber dalam negara itu, mempengaruhi peruntukan sumber-sumber itu dapat menjana lebih banyak kegiatan ekonomi. Dan bagaimana arah aliran peruntukan sumber-sumber ekonomi tadi mempengaruhi kepada berlakunya keadilan dalam ekonomi dan manfaatnya kepada rakyat dalam sesebuah ekonomi negara, dan pada akhirnya mewujudkan kestabilan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kestabilan ekonomi? Guna tenaga penuh. Maknanya orang nak bekerja dapat pekerjaan. Kestabilan dan paras harga. Kos sara hidup yang rendah. Itu kestabilan ekonomi. Kos sara hidup yang rendah. Bagaimana mencapai kos sara hidup yang rendah? Apakah punca daripada penawaran keperluan rakyat? Adakah tidak kalau bahan pertanian tu harganya naik? Mengapa harga naik? Adakah kerana tawarannya tidak mencukupi permintaan? Kalau tawaran tak mencukupi permintaan, sudah pasti harganya naik. Kalau harga naik, mengapa tidak kita sediakan bekalan, menambahkan penawaran itu? Ini bukan mudah, Puan Nik. Maknanya kita mesti puncak pada masalah itu. Dan kos hidup yang rendah, dan ini meningkatkan kebajikan masyarakat, dan ini merupakan prasyarat kepada kemajuan ekonomi seterusnya. Jadi Puan Nik, saya rasa dari situ saya harap pendengar faham, walaupun saya cakap secara umum, pendengar faham bahawa matlamat yang hendak dicapai daripada penggubalan dasar penguatan hasil negara oleh sesebuah pemerintah itu ialah untuk mencapai, mempengaruhi peruntukan sumber-sumber kekayaan dalam sesebuah negara. Kedua ialah untuk mempengaruhi arah aliran peruntukan penguasaan, penggunaan sumber ekonomi tadi. Dan ketiga ialah untuk memperolehi kestabilan, keharmonian dan kemajuan ekonomi secara berterusan. Inilah, kalau kita lihat situ, cabaran kepada kita, pemerintahan yang dikendalikan oleh kepimpinan Islam cukup besar. Dan kalau kita dapat mencapai dan mewujudkan sebuah keadaan dan suasana di mana keharmonian masyarakat tercapai dan kestabilan ekonomi tercapai, keharmonian ekonomi tercapai, inilah salah satu daripada aspek yang dikatakan baldatun tayyibatun marghufun, negara yang dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segitu adalah kupasan kepada perkongsian mukadimah kita pada hari ini dengan tajuk perbincangan sistem pungutan hasil negara bersama dengan sekali lagi yang berbahagia Dato' Haji Mustafa bin Haji Nik Hassan, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jadi kita nak teruskan perbincangan, Dato', ya, jika Islam membenarkan cukai dipungut oleh kerajaan, Dato', apakah prinsip-prinsip yang mempengaruhi kerajaan dalam menggubal dasar percukaian untuk sesebuah negara? Ya, Puan Nik, ini soalan-soalan yang Puan Nik kemukakan, saya pun hairan. Dalam masa singkat, Puan Nik kemukakan tajuk-tajuk yang serius dan sukar untuk kita bincang dalam masa yang singkat. Tentang percukaian, saya kata ini suatu yang bukan mudah. Saya pun bukan pakar dalam percukaian. Kita dalam Islam ini, kita menghormati teknokrat, orang yang pakar dalam bidang-bidang itu. Seperti mana Nabi SAW menghormati sahabat-sahabatnya pakar dalam segi ketenteraan.
ketenteraan, kebijaksanaan dan juga dalam perniagaan. Ketenteraan kita tengok Khalid bin Walid. Nabi menghormati luar biasa kemampuan beliau membaca dalam suasana perang. Kita tengok peperangan Uhud. Kan umat Islam ketika Khalid dalam orang bukan sebelum memiliki agama Islam. Kebijaksanaan beliau sehingga dan kepincangan orang Islam tidak mengikuti arahan Nabi yang pemanah 50 pemanah di Jabal Uhud tu jangan pindah, mereka pindah kerana gairah nak ghanimah itulah. Maknanya habuan dunia tu walaupun itu sahabat-sahabat Nabi ya. Panik ya. Dan maknanya Nabi mengiktiraf kebijaksanaan orang begitu. Begitu juga kita dengan Abdurrahman bin Auf dalam mengendalikan urusan perniagaan. Jadi oleh sebab itu dalam kita menggubah dasar, kita mengambil panduan daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga kita menghormati kebijaksanaan para pentadbir, pengurus yang hebat ini. Tanpa mereka tak ke mana kita. Kita hanya bisa bercakap saja. Bisa, tapi nak menterjemahkan kepada kehidupan itu, kepada pelaksanaan kehidupan itu. Ini perlu kepada pakar-pakar itu. Oleh sebab itu dalam konteks ini percukaian Puan Nik, kalau ditanyakan tadi tentang apakah prinsip-prinsip menarik dalam Islam, kalau kita nak menggubal sesuatu sistem percukaian, pertamanya mesti adil. Apa yang dimaksudkan dengan prinsip yang adil dalam pelaksanaan cukai ini? Pertama ialah seperti golongan yang kaya. Maknanya cukai itu dikena pada golongan yang kaya. Dan golongan yang kaya seperti mana yang saya katakan ini berbeza pendapatan. Puan Nik lah. Kan kita pendapatan seseorang itu berbeza atau kekayaan seorang berbeza. Maknanya yang lebih kaya bayar lebih, yang kurang kaya sedikit bayar kurang. Tapi jangan cukai itu dibebani kepada masyarakat yang miskin. Semangat cukai sepatutnya dikena pada orang kaya. Jadi yang saya katakan tadi, kalau sistem percukaian boleh dipindahkan beban tu. Ini orang kena belajar ekonomi pula, pindah shifting. Orang belajar fiskal ekonomi cukup belajar ni kerana satu penggal Puan Nik, belajar ni saja. Shifting of the tax burden dia panggil. Memindahkan tanggungan cukai. Maknanya dalam kita membentuk sistem percukaian itu mengambil kira supaya tidak ujuk, tidak mana ditutup pintu-pintu untuk memindahkan beban pemindahan beban cukai ini. Itu bagaimana nak mengendalikan sistem percukaian itu. Ability to pay principle. Ketiga ialah beban cukai tidak dapat dipindahkan. Empat ialah tidak dipindahkan. Keempat, beban cukai itu jangan dikena kepada golongan yang miskin. Dan kalau kita lihat Puan Nik, kalau kita lihat daripada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh dalam Sunnah Al-Darimi jilid 1 muka surat 385. Saya buat sedikit satu kajian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan maksud dalam harta seseorang terdapat tanggungjawab selebih daripada pembayaran zakat. Maknanya di sini kita sebagai orang Islam, selebih kita bayar zakat tu boleh lagi dipungut daripada harta kita. Salah satunya melalui cukai. Dan kita pun ada tanggungjawab. Itu pungutan daripada pemerintah. Kita sendiri pun Puan Nik, maknanya daripada harta dalam ayat Al-Quran ada, dalam harta kita ada lagi tanggungjawab kita kepada masyarakat. Bukan memadai dengan bayar zakat kalau kita dah cukup nisabnya. Maknanya di sini kita ini ruang kepada pemerintah untuk mengenakan cukai. Begitu juga pandangan ulama-ulama dan begitu juga pandangan Iman Abu Yusuf yang menjelaskan bahawa negara boleh menaik atau menurunkan kadar cukai mengikut kemampuan rakyatnya. Begitu juga Khalifah Islam Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Umar bin Abdul Aziz telah dilaporkan memberi tekanan bahawa cukai-cukai yang dikenakan oleh negara hendaklah berasaskan semangat yang menjurus kepada keadilan dan memupuk masyarakat penyayang sehingga kadar cukai tidak membebankan rakyat dan tidak di luar kemampuan rakyat membayar. Supaya keadilan berlaku, kestabilan ekonomi berlaku, keharmonian ekonomi berlaku, dan di samping itu juga golongan yang berada mesti mengambil tanggungjawab itu. Dan dalam Islam, pendidikan kepada individu itu penting, bahawa fahamnya konsep pemilikan harta itu dalam konteks negara sekular, harta itu hak mutlak individu. Dalam konteks kita sebagai amanah, harta itu sebagai amanah dan dia akan dipersoalkan di yaumul qiyamah nanti. Bagi mereka itu hak individu. Kalau harta hak individu, boleh saya rusakkan harta saya boleh bakarkan harta saya boleh musnahkan harta saya, itu hak saya. Kalau ini bahayanya, ini yang berlaku dalam negara yang dikatakan negara yang tidak bertuhankan ilahi. Jadi
Dan sistem percukaian mengikut Islam juga hendak perlu berada bersatu pengkajian teliti dan rapi menepati prinsip di atas ini. Prinsip mewujudkan keadilan tadi, dan di mana keadilan dan di mana golongan yang lebih berada membayar lebih, dan dan dikena kepada golongan yang kaya, dan beban cukai itu tidak dipindahkan pada akhirnya pada golongan yang daif, yang miskin. Dan juga peringatan yang dimajukan oleh Ibnu Khaldun menarik puan ni. Bahkan saya ada menulis sebuah rencana, ni lama saya menulis, tentang sistem percukaian dan peranannya dalam pembangunan ummah mengikut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dalam bukunya Mukadimah Bahagian Cukai, saya baca tentang bahagian cukai dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Ini menggambarkan ulama kita yang silam ni puan ni. Mereka bukan sahaja ulama memahami Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga tahqiq dalam ilmu-ilmu tertentu. Ibnu Khaldun dalam bab ini, bab percukaian ini, mengemukakan, menasihati pemerintah. Dia kata, jangan naikkan kadar cukai. Kalau kamu naikkan kadar cukai, ia akan mematikan keusahawanan rakyat. Hebat puan ni. Ini yang sistem pendidikan yang melahirkan ulama dan pemikir Islam yang ensiklopedik, yang menguasai pelbagai bidang ilmu, yang boleh membimbing masyarakat ke arah wujudnya peradaban. Bukan sekadar untuk mengeluarkan hukum. Hatta hukum nak dikeluarkan juga kena faham semangat hukum itu. Bukan semudah itu. Jadi dan bab muamalat lah, kena faham. Semoga dalam percaturan yang berlaku dalam masyarakat, yang dikata rahmatan lil alamin itu, keadilan tercapai, tetapi juga keharmonian dan dalam percaturan itu supaya masyarakat Islam tidak terpinggir. Maknanya mengambil kira dalam semangat yang holistik, yang syumul, yang menyeluruh. Makna sistem pendidikan yang dibangunkan oleh masyarakat Islam dahulu begitu canggih, begitu syumul. Mengapa ini tak berlaku di zaman sekarang? Mengapa universiti-universiti kita tak melahirkan orang yang multidisciplinary, menguasai pelbagai bidang ilmu dan dipandu oleh petunjuk nubuah dan petunjuk ilahi dan nubuah? Mengapa ini tidak berlaku? Kalau kita katakan sistem pendidikan Islam, mengapa ini tidak berlaku? Mengapa kita gagal memahami hakikat dan social, cultural, political reality semasa setempat? Mengapa sistem pendidikan yang dikata dianjurkan di pendidikan agama tidak membolehkan para yang lulusan daripada institusi pengajian itu memahami? Ini kegagalan kita. Mengapa ulama-ulama dahulu, Imam Abu Yusuf dalam Kitabul Harah menulis tentang bagaimana memungut sistem percukaian dan membiayai sistem pembiayaan awam. Dalam Kitabul Harah Imam Abu Yusuf, dalam kitab yang tulis oleh banyak lagi ulama-ulama dahulu, seperti Ibn Taymiyah, Al-Hizbah fil Islam, sistem pasar. Mana ulama-ulama dahulu menguasai pelbagai bidang ilmu. Yang ini menarik bila Ibn Khaldun mengemukakan dalam bab cukai ni, mengatakan begitu. Saya kata cukup hebatnya ulama-ulama dahulu. Mengapa universiti dahulu, walaupun tidak dinamakan universiti, boleh melahirkan individu, scholar, ilmiah yang sebegitu? Mengapa kita sekarang gagal melahirkan? Ini persoalan yang punca kepada predikamen masyarakat Islam semasa di seluruh dunia. Jadi puan ni, saya kata sekadar itulah saja. Mungkin pada perbincangan selepas ini saya akan membincangkan pandangan Ibnu Khaldun tentang sistem percukaian. Tapi apa yang saya nak kemukakan di sini ialah persoalan yang puan ni timbulkan tadi cukup menarik, yang Islam itu didatangi kepada umat manusia dan aspek ekonomi sebahagian daripada usaha untuk membina peradaban masyarakat manusia. Kita bercakap peradaban umat manusia puan ni, bukan peradaban umat Islam sahaja. Sebab rahmatan lil alamin, Islam itu diutus bukan untuk umat Islam. Ya ayuhan nas, Al-Quran menyebut wahai manusia. Dan oleh sebab itu saya harap pendengar-pendengar faham begitu hebatnya, kan dikatakan Islam ya'lu wa la yula alai, Islam itu tinggi, tidak ada bandingan dengan ideologi ciptaan manusia. Bagi saya yang mendapat pendidikan di barat, saya yang belajar falsafah barat dalam sistem ekonomi, saya dah baca buku mereka ni. Makin banyak saya baca buku mereka, makin hebat saya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kelemahan-kelemahan yang ada pada buku-buku ini. Itu yang hebat, yang kita, kehebatan Islam begitu menyeluruh, berbentuk pelbagai dimensi, dan pada akhirnya untuk mencapai keadilan dan memupuk
keharmonian dan kasih sayang di kalangan umat manusia yang dikatakan tadi, yang dikatakan rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang ini yang menjadi cabaran kepada kita umat Islam, pemikir-pemikir Islam, ulama-ulama Islam semasa. Kalau ini kita dapat selesaikan dan kita dapat kemukakan, barulah umat Islam berada di arus perdana dan barulah kita boleh menjadi contoh dan teladani kepada masyarakat semasa. Dan di sinilah kehebatan yang dikatakan Islam ya'lu wa la yu'la itu. Kalau tidak, kita hanya berretorik, seronok berretorik, seronok berslogan dan tidak membawa kita ke mana-mana dan orang memandang hina kepada kita. Dan ini adalah hakikat yang berlaku pada masa sekarang. Penghinaan itu oleh kerana kita, bukan kerana bimbingan ilahi dan nubuwah, tapi oleh kerana kelemahan kita memahami bimbingan dan panduan Al-Quran dan juga hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Saya baik, terima kasih banyak Datuk atas perkongsian dalam rancangan Dunia Ekonomi pada hari ini. Bagaimanapun cukup menarik juga Datuk menyentuh sebentar tadi tentang pandangan Ibnul Khaldun dalam dasar percukaian negara, tapi masih tidak mengizinkan untuk Datuk mengulas lebih lanjut lagi. Mungkin dalam pertemuan kita yang lain dapat menyentuh juga tentang perkara ini. Apapun, terima kasih banyak Datuk sudi meluangkan masa bersama kita membicarakan tentang sistem pengututan hasil negara, sehingga kita bertemu dalam pertemuan yang lain Datuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.